Sayyidina Asmah binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, ibu saya masih kafir telah datang untuk berjumpa dengan saya semasa zaman perjanjian antara Nabi SAW dengan orang Quraisy. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya ibu saya telah datang untuk bertemu saya dan dia berhajat bantuan saya, patutlah saya bantunya? Bagi yang salam menjawab, ya, bantulah dia. Keterangan, pada zaman Islam, kezaliman yang telah dilakukan oleh orang kafir terhadap orang Islam adalah di luar kemampuan kita untuk menerangkannya. Kitab sirah dan sejarah penuh dengan kisah-kisah itu. Hingga kan orang Islam terpaksa meninggalkan Mekah berhijrah ke Madinah. Selepas sampai ke Madinah pun peperangan dan kezaliman daripada orang-orang Mekah tetap berterusan. Nabi SAW beserta satu jemaah daripada kalangan para sahabat telah pergi ke Mekah untuk menaikkan umrah. Orang-orang kafir tidak membenarkan mereka memasuki Mekah pun. Mereka terpaksa balik ke Madinah tanpa sempat memasuki Mekah. Namun telah berlaku satu perjanjian antara kedua belah pihak untuk beberapa tahun. Keputusan telah dibuat bahawa tidak akan berperangan antara kedua pihak dengan beberapa syarat. Itu adalah kisah yang masyhur. Perjanjian itulah dimaksudkan Sayyidina Asmah radhiyallahu anha telah hadir di atas dalam tempoh perjanjian. Inilah berkat isteri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang juga merupakan ibu kepada Sayyidina Asmah radhiyallahu anha yang masih belum berislam, telah pergi ke Madinah untuk minta bantuan daripada anaknya. Oleh kerana ibunya seorang musyrik, maka timbullah persoalan dalam diri Sayyidina Asmah radhiyallahu anha, adakah boleh bantunya ataupun tidak. Lantaran itu beliau telah bertanya kepada Nabi SAW dan beliau SAW telah memerintah memberi bantuan. Imam Qatabi rahmatullahi berkata, Nabi daripada kisah ini atas dapat diketahui bahawa menggunakan harta untuk menghormati satu rahim dan kaum keluarga yang kafir pun adalah perlu sebagaimana hubungan dengan kaum keluarga Islam. Dan satu riwayat yang berkenaan kisah inilah yang ayat di bawah terangkan diturunkan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa hum tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah SWT melarang kamu daripada buat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak mengurangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu di kampung halaman kamu. Sungguhnya Allah SWT mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Al-Mutahanah ayat 8. Hadap mana Asyaraf Ali Tahwi rahmatullahi berkata, yang dimaksudkan dengan orang kafir dalam ayat di atas ialah orang kafir zimmi atau orang kafir yang telah ada perjanjian damai dengan orang Islam. Buat ihsan terhadap mereka adalah dibenarkan. Buat ihsan itulah dinamakan buat baik. Kemudian yang dimaksudkan dengan berlaku adil ialah keadilan yang khusus, yakni atas tuntutan yang sesuai dengan keadaan mereka sebagai orang kafir zimmi. Dan orang yang ada perjanjian damai itu, maka jangan cuai dalam buat ihsan terhadap mereka. Jika tidak demikian, adil secara umum adalah wajib pada orang kafir dan binatang sekalipun. Ibu Sayyidina Asmah radhiyallahu anha, iaitu bernama Kailah atau Kutailah binti Abdul Uzza. Oleh kerana dia tidak berislam, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menceraikannya. Dalam setengah riwayat terdapat kenyataan bahawa dia pergi untuk bertemu Sayyidina Asmah radhiyallahu anha, anaknya, dengan membawa yogurt dan keju dan telah lain perkara sebagai hadiah. Sayyidina Asmah radhiyallahu anha telah benarkan ibunya masuki rumahnya, telah menghantar orang bertemu adik tirinya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya hukum agar Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, lalu memberitahunya. Baginda SAW membenarkannya. Ayat di atas telah diturunkan berkaitan kisah ini. Ini adalah gambaran kemantapan agama dengan semangat ketaatan yang patut dicuburi yang para sahabat radhiyallahu anhu. Ibu telah datang ke rumah dan datang semata untuk bertemu dengan putrinya. Pada masa itu hasrat untuk minta tolong belum diluahkan lagi. Namun Sayyidina Asmah radhiyallahu anha telah menyuruh orang pergi bertanya dan memastikan hukum adalah saya boleh benarkan ibu saya masuk ke rumah saya ataupun tidak. Banyak hadis menyatakan bahawa pada permulaan para sahabat radhiyallahu anhu bersuka untuk bersedekah pada orang kafir. Atas keadaan itu Allah SWT menurunkan ayat ini, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa man tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Tidaklah menjadi tanggungjawab kamu wahai Muhammad menjadi mereka yang kafir mendapat petunjuk, kerana kewajipanmu hanyalah menyampaikan. Akan tetapi Allah SWT yang memberi petunjuk dengan memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya.
menurut undang-undang peraturannya, dan apa jua harta yang halal kamu infak pada jalan Allah SWT, maka faedahnya dan pahalanya untuk diri kamu sendiri, dan kamu tidak menermakan suatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah SWT. Dan apa jua yang kamu dermakan daripada harta yang halal akan disempurnakan balasan pahala kepada kamu, dan balasan kamu itu pula tidak dikurangkan. Al-Baqarah 272. Jadi kamu bersedekah dan memberi lain-lain pemberian Allah untuk mencari keredaan Allah SWT, maka ia termasuk pemberian kepada semua orang yang memerlukan, sama ada orang Islam atau kafir. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa pada masa itu orang ramai tidak suka untuk menginfakkan harta mereka kepada saudara mara yang kafir. Dia telah minta penjelasan tentang kepara daripada Nabi SAW. Adalah sebab itulah ayat telah diturunkan kenyataan. Ini adalah beberapa riwayat yang lain juga. Imam Ghazali rahmatullahi telah melihat bahawa seorang Majusi telah pergi berjumpa Nabi Ibrahim AS, telah mohon untuk bertamu dengan kepada baginda AS. Maka Nabi Ibrahim AS berkata, jika kamu menerima Islam, maka apa pun aku menerima kamu sebagai tamu. Majusi itu terus pergi. Allah SWT menurunkan wahyu, wahai Ibrahim, kamu tidak bersedia menjamunya makan malam pun, walaupun kamu cuma sekali kerana tidak menukar agamanya. Sedangkan kami terus beri makan kepadanya walaupun dia seorang kafir sejak 70 tahun. Apa salahnya jika kamu sekali kamu jamu makan? Lantas Nabi Ibrahim AS terus pula berlari mencari lelaki Majusi itu, telah menemuinya dan membawanya kembali dan telah menjamunya. Majusi itu bertanya, apakah yang sebenarnya telah berlaku sehingga kamu sendiri yang keluar mencariku? Nabi Ibrahim AS menceritakan pada kisah wahyu tersebut. Lantas Majusi itu berkata, jika itu daya terhadap saya, maka ajarkanlah kepada saya agama Islam. Dan dia terus memeluk Islam. Dan sebuah hadis nyatakan bahawa ada 3 perkara yang tidak mengecualikan daripada perkara itu. Pertama, berlaku baik terhadap ibu bapa dan tidak kira sama ada mereka orang Islam atau kafir. Yang kedua, tunaikan janji kepada orang yang dijanjikan, tidak kira sama ada dia orang Islam atau kafir. Yang ketiga, mengembalikan amanah kepada tuannya, tidak kira sama ada di Islam atau kafir. Diriwayat daripada hadap Muhammad Hanafiyah rahmatullahi, ada Atta rahmatullahi dan hadap Qatadah rahmatullahi, bahawa firman Allah Ta'ala, illa an tuf'alu illa awliyaikum ma'rufa, kecuali kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib kamu. Al-Azab yang 6 adalah berkenaan orang Islam boleh mewasiat kepada kaum keluarga mereka yang Yahudi, Nasara atau lain-lain. InsyaAllah. InsyaAllah.